Listen to me now. Listen to me now. Hello, hi guys, welcome back to Stella Stilito Channel. Okay, kepada korang semua, terima kasih kerana support dengan Stella Stilito Channel. Okay, kepada korang yang baru datang ke Stella Stilito Channel, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, lepas tengok video Stella ni, jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay guys, dalam kita menghadapi dugaan yang datang bermacam-macam di negara kita sekarang ini, selepas pandemik COVID-19, ada pula virus baru, dan selepas itu kejadian banjir yang sangat teruk di beberapa negeri guys. Itu semua menjadi kekuatan untuk diri dan diri kita semua supaya kuatkan sabar di dalam hati kita. Okey, apa pun Stella tertarik dengan satu cerita ni mengenai sabar. Hebatnya sabar 90 kali disebut dalam Al-Quran guys. Okey, Allah sediakan mahligai bawahnya mengalir air. Okey, topik untuk kali ni adalah sabar. Stella tertarik dengan topik ini kerana di negara kita sendiri telah mendapat banyak sekali dugaan-dugaan yang datang bertimpa-timpa. Jadi untuk hari ini Stella nak ketengahkan topik tentang sabar. Okay guys, sabar sebenarnya membawa adalah perkataan yang sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Okay, sabar itu senang diungkap tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Hanya mereka-mereka yang mempraktikkan dan ada nilai-nilai kesabaran dalam diri masing-masing dapat menahan diri dan bersabar. Okay, sabar sebenarnya membawa maksud menahan ataupun meninggalkan. Setiap orang tidak terlepas daripada nikmat dan cubaan dalam kehidupan masing-masing guys. Okey, maka kesabaran dalam sesuatu perkara perlulah dititik beratkan supaya pekerjaan yang dilakukan mendapat hasil yang diingini. Okey, setiap kejayaan perlulah diterapkan dengan kesabaran kerana tidak semua apa yang kita lakukan akan memperolehi kejayaan selepas itu kan. Jadi kita perlu terapkan nilai kesabaran kerana pastinya akan memperolehi hasil yang kita inginkan. Jadi sabar itu tinggi nilai dia guys. Mana mungkin seseorang yang ingin berjaya dalam perniagaan, kehidupan, rumah tangga maupun pelajaran tidak akan mendapat hasil yang baik jika tidak mempunyai sifat sabar. Sifat sabar merupakan satu sifat yang cukup hebat sehinggakan Allah menyebutnya dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Tetapi yang paling hebat apabila Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang maksud, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, sabar merupakan sifat yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Sabda baginda Rasulullah di dalam satu hadis, maksudnya iman itu dua bahagian. Satu bahagian sabar dan satu bahagian lagi adalah syukur. Sungguh besar sabar itu dalam Islam sehinggakan di dalam Al-Quran disebut perkataan sabar sebanyak 90 kali. Jenis kesabaran, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah merupakan perkara yang wajib diikuti oleh semua manusia. Ia merupakan perintah Allah kepada kita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, artinya, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabar dalam mentaati Allah merupakan sabar yang penuh dengan dugaan. Ini kerana sudah menjadi tabiat manusia yang tidak suka dikongkong dengan mana-mana peraturan kehidupan. Manusia suka akan kebebasan dan suka kepada benda-benda yang menghiburkan. Sabar dalam mentaati Allah lebih sempurna daripada sabar menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Sesungguhnya kebaikan dalam melakukan ketaatan lebih dituntut oleh syarat daripada kebaikan meninggalkan maksiat. Ini kerana manusia yang mentaati Allah bersungguh-sungguh dengan sendirinya akan menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah. Firman Allah di dalam surah Maryam ayat yang ke-65 artinya, Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu, sembahlah Dia dan bersabarlah dengan tekun dan tetap dalam beribadah kepadanya.
Sabar dalam ketaatan kepada Allah pula kata ulama terbahagi kepada 3. Sabar sebelum melakukan ketaatan dan membetulkan niat yang ikhlas kerana Allah dan menjauhi daripada unsur-unsur riak. Firman Allah di dalam surah Al-Hud ayat yang ke-11 artinya, kecuali orang-orang yang sabar yang mengerjakan amal soleh maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala besar. Dalam ayat ini, Allah mendahulukan kesabaran daripada amalan itu sendiri yang membawa erti setiap amalan yang hendak dikerjakan, maka kita perlulah bermula daripada kesabaran dengan membetulkan niat yang ikhlas supaya setiap apa yang dibuat akan mendapat keredaan Allah. Sabar dalam keadaan sedang mengerjakan sesuatu ketaatan supaya tidak lalai, tidak malas dan tidak khusyuk, maka kita akan melaksanakan segala tuntutan seperti mana yang diajar dan diterangkan oleh baginda Rasulullah. Firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-58 dan 59 artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh, mereka yang sabar dan mereka yang berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Sabar selepas daripada beramal, iaitu janganlah melihat diri sendiri dengan pandangan yang ujub, bangga dengan diri sendiri, supaya setiap amalan yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara-perkara haram. Sesungguhnya, Allah menjadikan sesuatu sebagai ujian untuk menilai keimanan seseorang itu kepadanya. Firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 artinya, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Manusia yang memerlukan kesabaran dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia dan sabar daripada melayan nafsu yang membinasakan. Allah menjelaskan kepada kita bahawa setiap apa yang ada pada orang yang tidak beriman dan melakukan maksiat bukan bererti mereka mendapat nikmat. Akan tetapi, ia adalah satu bala yang mana ramai manusia tidak mengetahuinya. Contoh-contoh yang jelas dalam Al-Quran seperti Fir'aun yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan, tetapi Allah melaknat akan dia disebabkan ketidakimanan kepada Allah. Begitu juga dengan Qarun yang mempunyai harta yang cukup banyak, tetapi harta itu tadi merupakan malapetaka baginya. Sabar dalam sesuatu ujian dan ketentuan Allah yang menyakitkan. Tidak ada seseorang yang terlepas daripada kesakitan badan, kesakitan jiwa, kerugian harta benda dan kehilangan orang yang dikasihi. Ujian ini datang tidak kira baik atau jahat, mukmin atau kafir, tetapi yang membezakannya adalah bagaimana orang mukmin menghadapi setiap musibah itu dengan keredaan dan ketenangan, kerana mereka yakin ia adalah ujian Allah untuk menguji hamba-hambanya. Ia juga perlu dilihat sebagai satu tangga untuk meningkatkan keimanan. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Setiap ujian manusia itu berbeza di antara satu sama lain. Maka, dengan kita bersabar dan yakin kepada Allah, ia akan menjadikan seorang hamba itu lebih reda menangani setiap masalah yang dihadapi. Sabda baginda Rasulullah di dalam sebuah hadis artinya, daripada Syuhaib bin telah berkata, telah bersabda baginda Rasulullah, sungguh ajaib urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik dan tidak ada seperti itu melainkan mukmin sahaja. Jika ditimpa kesenangan, ia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan pula, ia bersabar, maka itu baik juga baginya. Hadis riwayat Muslim. Wah guys, betul lah guys. Banyak kebaikan bila kita ni menjadi seorang yang penyabar dan bersabar guys. So, apa lagi? Jom Stella nak ajak korang semua guys. Apa lagi kita amalkan sifat sabar dalam diri. Sabar dalam apa juga keadaan, sabar dan sabar. Kerana orang yang sabar akan sentiasa dekat dengan Allah dan Allah akan sentiasa dekat dengan kita. Di sebalik ujian, cobaan itu,
dengan kesabaran kita, pasti Allah membuahkan hasil yang lebih terbaik untuk kita. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain hari dengan cerita-cerita yang lebih best dan menarik yang akan Stella kongsikan kepada anda semua. Okey, jangan lupa untuk like, share dan komen video Stella yang untuk kali ini. Okey, kepada korang semua, kalau yang belum subscribe tu jangan lupa untuk subscribe. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu, sabar-sabar selalu. Okey, bye-bye. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari, ajalmu pasti menghampiri.